أستغفر الله إن الله كان توابا 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 السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب
ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa pada masa yang lalu dengan membawa mukjizat kami sampai kami berfirman, hendaklah engkau mengeluarkan kaummu dari gelap gelita kufur kepada cahaya iman. Dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi tiap-tiap seorang yang kuat bersabar, lagi kuat bersyukur. Dan ingatlah, tak kala Nabi Musa berkata kepada kaumnya, kenanglah nikmat Allah kepada kamu semasa ia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya yang sentiasa menyeksa kamu dengan berbagai seksa yang buruk. Dan mereka pula menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Dan kejadian yang demikian itu mengandungi balak bencana dan cubaan yang besar dari Tuhan kamu. Dan ingatlah, tak kala Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya, jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Dan Nabi Musa berkata, kalau kamu dan sesiapa jua yang ada di muka bumi seluruhnya berlaku kufur ingkar, maka hal yang demikian tidaklah merugikan Allah. Kerana sesungguhnya Allah adalah maha kaya lagi maha terpuji. Ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang tugas Nabi Allah Musa AS dan dialog serta nasihat Nabi Allah Musa kepada kaumnya. Bermula daripada ayat yang ke-5 sehingga ayat yang ke-8. Kalau sebelum ini pada ayat yang pertama dan ke-4 menceritakan tentang tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran yang diturunkan supaya baginda mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya dengan izin Allah. Maka ayat ini kesinambungan daripada ayat-ayat sebelum ini dalam menegaskan bahawa tugas para Nabi dan Rasul itu sama. Itu mengeluarkan manusia daripada kegelapan menuju kepada cahaya, yakni petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah menyebut pada ayat pertama sehingga ayat keempat tentang penurunan Al-Quran dan tugas baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Allah bawa ayat yang berikutnya, yang kelima dan ke-8 yang kita bacakan pada malam ini, dengan membawa kisah Nabi Allah Musa AS. Dan selepas kisah Nabi Allah Musa akan berlangsung, akan disebut kisah-kisah Nabi-Nabi yang lain bersama dengan kaum mereka untuk menunjukkan tambihan ala anna al-maqsuda min bi'sati rusul wahid, bagi menunjukkan objektif matlamat diutuskan semua para rasul itu sama, iaitu ikhrajun nas minadh-dhulumati ila an-nur, mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Dan ayat yang kita bacakan ini juga merupakan tasbiran lirrasul ala adha qaumihi wa irsyadan lahu ila kaifiyati
muamalatihim wa mukalamatihim. Ayat yang kita bacakan ini juga 5 hingga 8 untuk menyabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya Rasulullah bersabar dan kuat kesabarannya dan memberi garis panduan, irsyadan bagaimana nak bermuamalah, bagaimana nak bertutur, nak berdialog dengan kaum, dengan umat yang akan didakwah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memberi tamsilan dan Allah memberi gambaran dakwah Nabi Musa. Supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhibur. Supaya Rasulullah mengetahui inilah cara dakwah. Nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam begini cara dakwah mereka. Bagaimana mereka mulakan dialog dengan kaum mereka, apakah kandungan dakwah mereka kepada kaum masing-masing. Maka Allah mulakan dengan kisah Nabi Musa supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil iktibar, mengambil pengajaran, mempelajarinya, bahkan bersabar sebagaimana Nabi Allah Musa juga diuji oleh Allah dan mereka ataupun Nabi Allah Musa bersabar. Sebagaimana disebut dalam hadis, rahimallahu Musa faqad udhiya aktsar min zalika. Moga Allah merahmati Nabi Allah Musa, dia diuji dengan ujian yang banyak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat kekuatan daripada kisah Nabi Musa. Maka Allah Ta'ala sebut ayat ini. Sebagaimana kata Allah dalam penafsiran. Sebagaimana kami mengutuskan kamu wahai Muhammad dan kami menurunkan ke atasmu dengan Al-Quran untuk kamu menyelamatkan manusia semuanya daripada kegelapan kepada cahaya. Demikian kami utuskan Musa kepada Bani Israel dengan membawa pelbagai mukjizat-mukjizat. Dan kami memerintahkan Musa untuk berkata kepada kaumnya. Kami memerintahkan Musa berkata kepada kaumnya supaya menyelamatkan kaumnya daripada kekufuran, daripada kegelapan. Dan menyuruh mereka melakukan kebaikan. Menyuruh mereka untuk berpegang dengan cahaya petunjuk. Dan juga berpegang dengan cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, walaqad arsalna Musa, dan demi sesungguhnya arsalna, kami utuskan Musa. Bila Allah Ta'ala menyebut perkataan arsalna bagi menunjukkan bahawa Musa ini dipilih oleh Allah. Istifa'un min Allah, dipilih oleh Allah menjalankan perintah Allah. Bi ayatina, dengan ayat-ayat keterangan kami. Yang dimaksudkan dengan ayat ini ialah mukjizat Nabi Allah Musa yang berupa tongkat, yang berupa tangan, yang berupa belalang, kutu, katak, darah dan sebagainya bagi melawan keegoan, kesombongan Firaun. Maka Allah menzahirkan mukjizat ini kepada Musa AS bagi melawan Firaun dan juga para tenteranya. Dan bagi memecahkan tembok kekufuran yang selama ini telah dibina oleh Firaun. Yang selama ini telah dijaga dan dipertahankan oleh Firaun. Maka dengan mukjizat satu persatu melemahkan Firaun dan menzahirkan kepalsuan ketuhanan yang didakwa oleh Firaun dan menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak yang tidak boleh disyabah dan menunjukkan kebenaran dakwah Nabi Allah Musa AS. Maka semua mukjizat agung Nabi Allah Musa, sama ada berupa tongkat, sama ada tangan Nabi Allah Musa bercahaya, ataupun taufan yang melanda dan menghancurkan kebun-kebun yang dimiliki oleh Firaun, ataupun belalang yang memakan hasil tanaman mereka, ataupun katak yang memenuhi rumah mereka, yang menakutkan mereka, ataupun darah yang menyebabkan air sumber minuman mereka bertukar menjadi merah. Maka kesemua ini 9 mukjizat yang telah kita syarahkan sebelum ini, yang Allah zahirkan di tangan Nabi Allah Musa bagi mengalahkan Firaun. Sebagaimana Allah beri mukjizat pada Musa, demikian Allah akan berikan mukjizat padamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma semua mukjizat ini terikat dengan peraturan Allah, yakni dengan izin Allah. Tetapi para rasul wajib punya mukjizat. Para rasul wajib punya mukjizat. Maka semua nabi-nabi, yakni semua rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam yang Allah utuskan mereka kepada kaum masing-masing, ditunjukkan, diberikan kepada mereka mukjizat sebagai membenarkan kerasulan yang dibawa oleh mereka. Kata Allah, an akhrij qaumaka, dengan ayat-ayat Allah tadi kamu keluarkan kaummu, yakni Bani Israel.
minadh dhulumat, daripada segala kekufuran, daripada segala kejahilan. Kerana kalangan Bani Israel, sebahagian mereka terpengaruh oleh Firaun. Sebahagian mereka dizalimi oleh Firaun dan merasakan kezaliman itu. Dan berdoa kepada Allah supaya mereka diselamatkan daripada kezaliman Firaun. Tapi sebahagian mereka kagum dengan kehidupan Firaun. Dan mereka nak hidup macam Firaun, kaya, mewah. Bahkan mempercayai kekuasaan Firaun. Maka ini kejahilan mereka. Maka kerana itu Allah kata, wahai Musa, ajak keluarkan kaum Bani Israel daripada kegelapan. Yang kegelapan kekufuran pertama, yang kedua kegelapan kejahilan kepada cahaya petunjuk. Wa dzakirhum bi ayyamillah, dan peringatkan mereka dengan hari-hari Allah. Maksud hari-hari Allah ialah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maksud hari-hari Allah juga merujuk kepada segala ujian, segala peristiwa-peristiwa besar yang dilalui oleh Bani Israel. Mereka diperhambakan, mereka dikuasai. Bahkan Allah Ta'ala telah menyelamatkan Bani Israel daripada kezaliman Firaun dengan terbelahnya Laut Merah dan menurunkan kepada mereka man dan salwa, yakni manisan dan juga daging ataupun burung salwa. Maka semua ini namanya ayyamullah, yakni hari-hari Allah, yakni nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di sini Allah ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah kepada kaumnya ialah ingatkan kepada mad'u orang yang kamu dakwah dengan nikmat Allah. Musa alaihissalam dia memulakan dakwahnya kepada Bani Israel dengan menyebut, ingat nikmat Allah pada kamu. Dulu kamu diperhambakan, sekarang kamu bebas merdeka. Allah telah belah Laut Merah. Allah telah turunkan manisan dan salwa. Allah dah turunkan teduhan. Allah dah berikan kamu sekian-sekian, menyelamatkan kamu dari kezaliman Fir'aun. Maka perkara yang sama bila Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad SAW, menyuruh kaumnya, menyuruh umat manusia pada zamannya dengan nikmat Allah. Mekah yang aman, damai, yang tak ada percolekan, yang tak ada, kita katakan, kezaliman di negara Mekah. Allah melimpahkan dengan rezeki. Allah memberikan kamu, wahai orang Quraisy, dengan kehormatan dan kemuliaan, digeruni dan dihormati oleh seluruh penduduk Arab. Maka ini ayyamullah. Bukan kita sendiri. Waktu mana kita nak lembutkan hati kita, kita nak kuatkan iman kita, maka ingatlah nikmat Allah pada kita. Lihat nikmat Allah. Allah beri kita kehidupan. Allah beri kita umur. Allah Ta'ala beri pada kita pelbagai nikmat-nikmatnya. Bercakap, berjalan, nikmat merasa, nikmat rezeki, nikmat anak-anak, nikmat pasangan. Bukan semuanya ini menjadikan jiwa manusia lunak. Kerana mereka mengetahui yang memberi nikmat ini adalah Allah Ta'ala. Inna fi dzalika laayatin. Semua tanda-tanda kebesaran Allah itu. Laayatin menjadi tanda-tanda peringatan likulli sabbarin syakur, bagi setiap orang yang bersabar. Baik, perkataan sabar, yakni orang yang banyak bersabar. Banyak bersabar dalam mentaati Allah. Banyak bersabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah. Dan Allah sebut perkataan syakur. Syakur juga maksudnya banyak bersyukur. Kalau bersyukur sahaja kita panggil syakir. Kalau banyak bersyukur kita panggil syakur. Kalau sabar sahaja kita panggil sabirun. Kalau banyak bersabar kita panggil sabarun. Dengan tasydid. Tasydid yakni sabdu menunjukkan mubalaghah pada perkataan sabar. Kalau seorang tu sabar biasa je kita panggil sabirun. Kita kata hadza rajulun sabirun, ini lelaki yang sabar. Tapi kalau dia banyak sabar, maka kita sebut rajulun sabar. Lelaki ataupun imra'atun sabar, wanita yang kuat sabar. Sama ada sabar dia dalam mentaati Allah, atau sabarnya dengan segala ujian-ujian Allah Ta'ala. Maka ini perkataan sabar. Dan yang kedua syakur, banyak bersyukur. Kathratu syukur. Kalau asal perkataan syukur kita panggil syakirun. Seorang yang bersyukur kita panggil syakirun. Kalau dia banyak bersyukur kita panggil syakur. Dan doa kita doa Allahumma ja'alni sabura wa ja'alni syakura. Ya Allah, jadikan aku orang yang banyak bersyukur, syakura. Kita bukan sekadar nak syakirun, bersyukur, tapi banyak bersyukur kerana pelbagai nikmat Allah yang mendatangi kita.
pelbagai nikmat Allah yang silih berganti, pelbagai nikmat Allah yang tidak pernah berhenti. Bahkan semua nikmat Allah ini mukaddimah pada nikmat Allah yang lebih besar pada hari kiamat kelak. Kerana itu orang beriman melihat segala kejadian-kejadian, segala nikmat-nikmat Allah untuk mereka terus bersabar mentaati Allah dan bersabar dengan ujian Allah. Kerana walaupun Allah uji, Allah kekalkan nikmat yang banyak. Kemudian untuk mereka senantiasa bersyukur. Kerana manusia bila mana dia bersyukur, maka akan bertambah segala kebaikan-kebaikan dalam hidup dan menambahkan gembiranya. Kalau kita tak bersyukur, maka kita tidak akan gembira. Lalu kata Allah, disebut dalam hadis, وَمَنْ أُلْحِمَ الشُّكْرِ لَمْ يُحْرَمُ الزِّيَادَةِ. Siapa yang Allah ilhamkan dengan syukur, maka dia tidak diharamkan daripada pertambahan. Maknanya, tanda-tanda nikmat kita nak makin banyak bila kita diilhamkan untuk bersyukur. Itu tanda nikmat kita makin banyak. Tapi tanda-tanda nikmat kita nak habis, kita mula tak bersyukur. Kita tak bersyukur, walau kita dapat nikmat, kita mula merengek, kita mula tunjuk rasa macam marah, tasakhut. Kita mula tunjuk rasa tak puas hati. Itu menandakan nikmat kita akan hilang. Lihat nikmat kita. Apakah kita bersyukur kepada Allah? Maka itu tanda penambahan atau sebaliknya. Kata Allah lagi, wa idh qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, udhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah ke atas kamu. Kalau sebelum ini disebut ingat nikmat Allah secara umum. Kali ini disebut secara detail. Ingat nikmat Allah ke atas kamu. Ketika mana? Anjakum, Allah menyelamatkan kamu. Min ahli Fir'aun, daripada tentera-tentera Fir'aun. Kejahatan pemerintah Fir'aun. Yasumunakum, yang telah mengenakan kamu su'al azab, dengan azab yang tidak terperi sakitnya. Artinya penindasan kejahatan, disuruh buat kerja tidak dibayar gaji, dibayar gaji dengan yang kecil, dipaksa walaupun sakit, seramai yang terbunuh kerana ketika melakukan pekerjaan, sama ada pekerjaan di ladang atau membina piramid, ratusan ribu yang mati. Bahkan sejarah mencatatkan dalam pembinaan piramid yang terbesar di Giza telah mengorbankan hampir 100,000 orang. Artinya Allah Ta'ala menceritakan su'al azab. Dalam tempoh yang panjang kamu kena pelbagai azab. Kita dah sebut sebelum ini, kezaliman yang dirasai oleh Bani Israel semenjak Nabi Allah Yusuf wafat. Sehinggalah Nabi Allah Musa diutuskan lebih kurang 400 tahun. Artinya hampir 4 generasi. Dengan mengambil kira satu generasi satu kurun. Satu kurun itu 100 tahun. Maka 400 tahun artinya 4 generasi. Sehingga setengah ulama' menyatakan kezaliman tidak melepasi 4 generasi. Jadi kalau seorang tu kena zalim, generasi pertama. Generasi kedua kena zalim. Generasi ketiga yang kena zalim. Generasi keempat akan berlaku jalan keluar. Sebab itu bila umat Islam, sebagai ulama' melihat bagaimana konflik di Palestin. Mereka melihat generasi. Yang pertama yang ditindas kita tahun 1948. Yang sini ditindas. Dan mereka tak mampu bertindak apa-apa. Sehingga melalui beberapa puluh tahun selepas itu, generasi yang berikutnya ternyata lebih kuat. Dan generasi yang ketiga ini jauh lebih kuat. Dan menunggu generasi yang keempat. Yang akan menghentikan kezaliman Yahudi Zionis. Sebab itu setengah ulama' menjangkakan beberapa tahun yang akan datang, maka era kezaliman Zionis itu akan berakhir. Dengan kebangkitan umat Islam. Seolah dalam siri peperangan, siri penindasan Yahudi kepada umat Islam Palestin, dia sudah sampai kepada peringkat yang keempat, generasi yang keempat yang muncul untuk menjadi generasi yang lebih berani, lebih kuat. Baik, kita lihat kepada apa yang Allah Ta'ala sebut di sini, su'al azab. Wa yadhbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak kamu. Dek, kerana bila Fir'aun bermimpi kerajaannya dirobohkan, maka para pendetanya menafsirkan, mentadbirkan mimpi Fir'aun bahawa akan lahir lelaki di kalangan Bani Israel yang menjadi punca keruntuhan kerajaan Fir'aun. Kerana itu Fir'aun mengarahkan dibunuh anak lelaki. Allah menyebut perkataan yuzabbihun, menyembelih. Kenapa disebut menyembelih? Kerana banyaknya kematian.
Bukan bunuh seorang dua. Bila lahir sahaja lelaki, maka dibunuh. Lahir saja dibunuh. Maka kezaliman yang begitu banyak itu disebut perkataan sembelih. Macam bila kita sebut cerita tentang Shabra dan Shatila, kem pelarian umat Islam Palestin, yang bila orang Yahudi telah membunuh secara besar-besaran sehingga terkorban syahid seramai 3,000 orang. Dalam satu hari mereka membunuhnya. Maka keadaan itu disebut sebagai penyembelihan. Kenapa disebut penyembelihan? Kerana ramai yang dibunuh. Dan kerana tiadanya tindak balas, tak melawan, dek lemah. Macam kena sembelih. Dan kita menggunakan istilah tu, kena sembelih dia ni. Maksud kita ni tak ada kekuatan untuk melawan. Demikian Bani Israel. Mereka tidak ada kekuatan untuk melawan. Lalu mereka disembelih ramai-ramai. Yudhabbihuna abna'akum, anak-anak lelaki. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan anak-anak perempuan hidup. Kata anak perempuan hidup tanpa lelaki, maka ini satu penyiksaan untuk satu tempoh yang akan datang. Sebab itu syariat Nabi Allah Musa AS boleh berkahwin sebanyak mungkin. Dek kerana ramainya anak perempuan, tidak adanya anak lelaki. Yang lelaki semua disembelih. Mula-mula fasal pelaksanaan ini disembelih secara ketakutan yang melampau daripada Fir'aun dan kerakusan oleh tentera-tentera Fir'aun. Lama-kelamaan generasi ataupun dengan tempoh yang panjang, sebagian mereka berkata, siapa yang akan mengerjakan ladang-ladang kita? Siapa yang akan mengerjakan pekerjaan kita? Kalau kita bunuh semua anak lelaki, siapa nak kerja? Akhirnya kita kena kerja. Dan bangsa Akbar atau disebut Kipti, mereka ini bangsa yang tidak mau bekerja kerana mereka nak memperhambakan Bani Israel. Mereka nak perhambakan. Jadi bila ditimbulkan isu, siapa yang akan bekerja di ladang-ladang gandum, siapa yang akan mengambil air, siapa yang akan buat itu dan ini kalau kita bunuh semua anak lelaki. Maka mereka terpaksa memikir satu dasar yang baru. Lalu mereka selang-selikan pembunuhan. Tahun ini dibunuh anak lelaki, tahun depan dibiarkan hidup. Akan datang dibunuh, diselang-seli. Kononnya mereka mewujudkan satu golongan pelapis untuk bekerja untuk mereka. Tetapi apa yang Yahudi kena? Yahudi ialah bangsa yang tidak mengambil iktibar daripada kezaliman yang mengenainya, tetapi dia menjadikan kezaliman yang dilakukan padanya untuk dia melakukan kezaliman pada orang lain pula. Hari ini Yahudi dasarnya ialah menjadikan semua manusia dan bangsa lain hamba kepada Yahudi. Bahkan kita kemarin diinterview di peringkat-peringkat sekolah. Dia tanya, apa yang kamu inginkan? Ini budak sekolah rendah. Kami nak perhambakan semua bangsa Arab. Kami akan kuasai dan perhambakan mereka. Artinya di peringkat budak sekolah rendah dah diajar begitu. Bukan laporan PBB menyebut kebencian kepada manusia, khususnya orang Islam, telah ditanam semenjak tadika lagi. Orang Yahudi ni ditanam kebenciannya pada orang Islam. Bukan pada bangsa lain, semenjak di tadika. Mereka menganggap mereka sya'bullahil mukhtar, bangsa terpilih. Sampai mereka tak belajar daripada pengajaran dahulu, mereka kena zalim teruk. Dek, kerana mereka kena zalim teruk, cara mereka mengambil pengajaran ialah mereka pula menzalimi orang lain. Ini benar-benar tak ambil pengajaran. Akhirnya mereka hari ini dengan dasar-dasar nak perhambakan manusia dalam semua segi, semua bidang. Ekonomi, dengan pembengkang riba. Pendidikan, dengan pendidikan sekular. Melalui sukan, melalui semua aspek. Dalam sukan tak boleh mencampuri agama. Tak boleh campur agama. Jadi kalau ada unsur agama dalam sukan, maka mereka akan batalkan. Dan banyak mereka buat. Dan dalam bidang hiburan, mereka memperhambakan manusia dengan hiburan. Di samping mereka perhambakan manusia dari sudut ketenteraan dan lain-lain. Mereka pegang semua kuasa-kuasa besar dunia. Tapi aneh cara orang Yahudi atau Bani Israel mengambil iktibar daripada apa yang mereka lalui dalam hidup. Dengan cara mereka menjadi orang yang zalim pula. Seolah mereka berkata, kalau kami tak berlaku zalim, orang tidak akan hormat kita. Orang tidak akan gerung pada kita. Cara mereka nak menjadikan bangsa atau umat lain gerung kepada mereka, mereka buat kezaliman sebagaimana dahulu mereka dizalimi. Ini golongan kaum yang tidak mengambil pengajaran. Kemudian kata Allah, wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Pada kejadian itu merupakan ujian besar yang melanda, yang menimpa Bani Israel. Apa dia? Disembelih anak-anak mereka, dibunuh anak-anak mereka. Maka ini satu ujian yang amat besar.
yang tidak pernah berlaku dalam mana-mana sejarah manusia. Kerana ia dilakukan dengan perintah dan juga restu negara. Dan dilakukan dalam satu tempoh yang panjang sehingga Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Allah Musa. Tempohnya terlalu panjang semenjak kewafatan Nabi Allah Yusuf. Sehingga mereka berkata bahawa bila mana Nabi Allah Yusuf menguasai kerajaan Mesir, ini telah menimbulkan kedengkian dan kebencian sebahagian daripada pemerintah-pemerintah Firaun atau Farainah. Dan ketika mana Nabi Allah Yusuf wafat, maka pengaruh Nabi Yusuf sudah tidak ada, lalu mereka mengambil kesempatan untuk menindas seluruh keturunan Nabi Yusuf, yakni Bani Israel. Maka bermulalah era ratusan tahun mereka ditindas. Maka kalau kita lihat secara sejarah, tak pernah berlaku anak-anak disembelih begitu ramai dan kezaliman yang paling dahsyat yang dilakukan oleh Firaun. Sebab itu Allah Ta'ala sebut nama Firaun dalam Quran. Dan kedahsyatan undang-undangnya, kezalimannya, hilang keperimanusiaannya di dalam membunuh Bani Israel. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, selepas menceritakan kisah ujian tadi, wa ita'adzana rabbukum, dan ingatlah Allah telah memberikan suatu pengisyaharan, la in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur maka akan ditambah nikmatmu. Kata ulama tafsir, ayat ini ialah ungkapan Nabi Musa kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, sekiranya kamu bersyukur sebab kamu telah diselamatkan daripada kejahatan Firaun, kezaliman Firaun, anak-anak kecil kamu tidak lagi dibunuh, anak-anak perempuan kamu tidak lagi bersendirian, mereka sudah punya pasangan, maka seharusnya dan semestinya kamu bersyukur. Bersyukur dengan nikmat Allah. Kerana siapa pun yang bersyukur pada Allah, Allah telah mengisytiharkan. Perkataan ta'azzan, yakni Allah beri pengisyaharan. Allah telah memberi maklumat bahawa la in syakartum la azidannakum, siapa yang bersyukur maka akan ku tambah nikmatnya kepada mereka. Nikmatnya kepada kamu. Dan ia sebagaimana yang disebut oleh Allah, wa itta'adzana rabbukum la yab'athanna 'alaihim ila yaumil qiyamah. Dan Allah memberi pengisytiharan bahawa Allah akan membangkitkan kamu kelak pada hari kiamat. Maknanya perkataan ta'adzan suatu pengisytiharan besar. Bahkan ini adalah peringatan pada semua manusia. Kita kalau bersyukur, maka nikmat akan bertambah. Sebagaimana kita sebut dalam hadis Bukhari, yang diilhamkan bersyukur itu tanda nikmat akan bertambah. Yang tidak diilhamkan bersyukur, dia tak nak bersyukur, itu bermakna nikmatnya akan berkurang. Kemudian sesudah Allah memerintahkan supaya bersyukur dengan nikmatnya, Allah berfirman, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau sekiranya kamu kufur dengan nikmat yang diberikan. Maksud kufur, kamu tidak menunaikan hak kesyukuran dan nikmat yang diberikan, maka Allah pasti akan menimpakan kepada kamu azab. Dalam satu hadis, Nabi bersabda, innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya hamba itu diharamkan mendapat rezeki disebabkan dosa dia. Artinya seorang yang bila mana dapat nikmat, lalu dia menggunakan nikmat ini untuk buat maksiat, maka Allah menghalang nikmat yang seterusnya. Dia tak akan dapat nikmat seterusnya. Allah dah beri nikmat kita, apa saja nikmat, duit, nikmat kelapangan waktu. Lalu bila mana kita gunakan buat maksiat, maka nikmat yang Allah beri tadi tidak lagi menghasilkan kebaikan pada kita. Tak dapat lagi kebaikan, bukan diharamkan kita daripada dapat kebaikan. Sama ada diharamkan secara maknanya asal atau diharamkan keberkatannya. Saat dia ni buat maksiat, harta banyak juga, tapi ditarik keberkatannya. Sehingga tidak mendekatkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala Musa, dan Nabi Allah Musa berkata kepada kaumnya, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a, sekiranya kamu tetap kufur, kamu atau seluruh manusia atas muka bumi ini, fa innallaha laghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah tetap maha kaya lagi terpuji. Maknanya, keimanan kamu kepada Allah tidaklah menguntungkan Allah. Kekufuran kamu kepada Allah tidaklah merugikan Allah. Bukan yang mendapat kebaikan itu ialah kamu. Di segala kebaikan-kebaikan itu kamu. Nabi Musa ingatkan bila Allah mengajar Nabi Muhammad SAW
metod dakwah Nabi Musa kepada kaumnya. Kerana yang terkenal kaum Bani Israel jauh lebih degil daripada bangsa Arab. Kerana mereka ada rekod membunuh Nabi-Nabi. Maka Nabi yang paling tough sekali berhadapan dengan Bani Israel ini Nabi Musa. Maka Allah bawa kisah Nabi Musa dalam banyak ayat. Supaya baginda sallallahu alaihi wasallam menggunakan kisah kekuatan Nabi Musa berhadapan dengan kebodohan kaumnya dan juga kesifat tidak bersyukur kaumnya. Supaya ia meringankan apa yang Rasulullah hadapi dalam berdakwah. Maka disebut bagaimana Musa berdakwah kepada kaumnya. Bermula dengan mengajak kaumnya mengingati nikmat Allah Subhanahu wa taala dan membilang setiap nikmat-nikmat yang telah dilalui oleh mereka dan mengingatkan kepada mereka tentang syukur dan memberi amaran kepada mereka tentang kufur dan memberi suatu kenyataan yang jelas. Keimanan kamu, kekufuran kamu tidak menjejaskan Allah. Kalau kamu memilih beriman, maka Allah tak untung apa-apa. Yang untung kamu. Kamu memilih kufur, yang ruginya kamu. Disebut dalam satu hadis. Nabi SAW bersabda, bahawa Allah Ta'ala berfirman, ini hadis Qudsi. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum, wa insakum wa jinnakum, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, ma naqasa dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insani mas'alatahu ma naqasa dhalika min mulki syai'a illa kama yanqusul mikhyat idza dakhala al-bahr. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-Ku, sekiranya orang pertama di kalangan kamu dan orang terakhir di kalangan kamu, manusia di kalangan kamu, jin di kalangan kamu, kalau semuanya bertakwa kepada Allah, semuanya beriman, dia tidak akan menambahkan kerajaan Allah sedikit. Kerajaan Allah macam itulah. Kalau semua beriman, kerajaan Allah tak akan bertambah. Dan wahai hamba-Ku, kalau sekiranya orang awal di kalangan kamu, orang akhir di kalangan kamu, manusia di kalangan kamu, jin di kalangan kamu, kalau mereka semuanya kufur, semuanya jahat, dia tidak mengurangkan kerajaanku sesuatu. Allah nak beritahu, iman dan kufur kamu yang dapat faedah dan juga mudarat, bukan aku. Bukan Allah. Allah kata kalau semua beriman, kerajaanku tak bertambah. Kalau semua kufur, kerajaanku tak berkurang. Jadi keimanan kamu dan kekufuran kamu tidak mempengaruhi kerajaan Allah yang sedia ada sempurna. Dengan sifat terpuji Allah yang sempurna. Dengan sifat kemuliaan Allah yang sempurna. Tidak tercalik, tidak tercela, tidak tercemar dengan kekufuran kamu. Bahkan kata Nabi SAW lagi, bahawa Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-Ku, sekiranya orang pertama di kalangan kamu sehinggalah orang terakhir di kalangan kamu, seluruh manusia kamu dan seluruh jin kamu berdiri di satu tempat, lalu berdoa kepadaku, dan aku berikan setiap seorang itu dengan apa yang ia inginkan, tidak mengurangkan kerajaanku sedikit pun, sebagaimana jarum dimasukkan ke dalam laut, tidak mengurangkan sedikit pun lautan. Kita ambil jarum, mikhyat, kita pun masuk dalam laut. Ada tak orang kata air laut itu berkurangan? Bukan kata jarum kalau kita ambil sebaldi air laut. Kita pun masuk dalam surat khabar, panggil buat press conference bahawa air laut dah berkurangan. Satu baldi sebab saya ambil tadi. Orang kata kita gila. Mana air laut berkurang sebab kita ambil satu baldi? Atau kalau ambil satu lori pun air laut tak kurang. Yang kurangnya otak kita kurang. Akal kita kurang. Kalau kita beritahu orang, secara logik nampak macam kurang. Dia bila dah ambil sikit kurang. Kita mau beritahu orang saya dah ambil air laut 3 baldi. Kalau awak kiri isi padu air laut, dia dah kurang 3 baldi sebab saya dah ambil. Orang akan kata kita bodoh. Orang akan kata bukan air laut yang kurang, otak kamu ni makin kurang. Bila Allah beri gambaran kerajaan Allah, supaya kita nampak. Sebab tidak ada satu pun apa yang kita sebut sebagai bila Allah menyebut satu perkara gaib, menyebut satu perkara ajaib, melainkan Allah mendatangkan di hadapan kita misalan yang jelas.
Bila Allah kata kerajaan Allah tidak tergugat sedikit pun, maka kita tanya, nak tengok apa contoh dia. Maka Allah kata umpama air laut. Kalau kamu ambil jarum, kamu masukkan jarum ke dalam laut untuk melihat air yang melekat pada jarum, dia tak akan mengurangkan air laut. Itulah umpama kerajaanku, bukan lebih pada itu. Itulah perumpamaannya. Dan perumpamaan sama yang disebut oleh Nabi Allah Khidir kepada Musa AS. Sewaktu mereka menaiki kapal ataupun buk menyeberangi laut, tiba-tiba datang burung bertenggek dan menyedut air laut. Lalu kata Khidir, ilmumu dan ilmuku dan seluruh ilmu manusia umpama apa yang berada pada paruh burung itu. Dan ilmu Allah itu ialah lautan semua. Mana kurangnya ilmu kita. Sebab itu tak layak kita nak kata kita pandai. Saya lah orang paling pandai. Saya lah orang paling bijak. Kerana sedikitnya ilmu yang Allah beri pada kita untuk dikongsi oleh semua manusia. Bukan nilai sedikit tadi bagaikan sama. Kita masukkan jarum, kita masukkan jari atau seumpama paruh burung yang meneguknya, maka ilmu Allah tak pernah berkurangan, banyak. Maka di sini Nabi Allah Musa beri amaran. Kalau kamu tidak mau beriman, dia tidak menjejaskan Allah SWT. Kalau kamu memilih iman, dia juga tidak akan menambahkan nilai Allah SWT. Kerana perintah iman dan larangan kufur ini ialah satu rahmat Allah Ta'ala kepada kamu. Bila seorang itu kufur, ia bukan sekadar kehinaan yang dia akan lalui di hari akhirat kelak. Bukan di dunia lagi. Segala sifat kekufuran tidak akan memuliakan manusia di dunia ini. Dan keimanan pula dengan sifat rahmat Allah. Bukan sekadar syurga yang dijanjikan. Bukan segala kemuliaan kalau kamu nak peroleh di dunia daripada keimanan kamu pada Allah. Nak tenang hidup, nak bahagia hidup, nak suruh rapat hubungan kekeluargaan, nak jaga silaturahim, semuanya dengan perintah Allah. Nak maafkan orang, nak lupakan kesalahan orang, semuanya kerana agama Allah SWT. Kalau tidak kerana agama Allah, maka kita dah berperang, kita dah berbalah. Umat Islam ialah penyeimbang kejahatan manusia. Tentang umat Islam, Allah jadikan mereka ini lead ataupun pemimpin pada umat dunia. Namun ketika mana Allah uji umat Islam berada di bawah. Berada di bawah tidak lagi memerintah. Walaupun ada negara-negara yang orang Islam memerintah, tapi tidak memerintah menggunakan Islam yang sebenar. Tidak ada. Namun Allah jadikan keberadaan umat Islam sebagai satu keseimbangan kejahatan alam. Artinya, kalau ikut kekufuran ini, mereka akan buat perkara yang akan merosakkan dunia. Tapi kerana ada orang Islam yang dianggap sebagai kompetitor mereka, orang kafir. Lalu mereka menyeimbangkan, mengurangkan kejahatan mereka. Supaya manusia tidak lari kepada umat Islam. Kalau mereka tunjuk kejahatan sebenar mereka kesan kekufuran, maka semua manusia akan kembali kepada Islam dan memeluk Islam. Sebab sejarah umat Islam ini, jumlah orang masuk Islam mendadak. Bila umat Islam memerintah sahaja, mereka berjaya menunjuk kebaikan yang maksimum. Dan kerana patuh pada perintah Allah, akhirnya masuk umat manusia dalam Islam secara beramai-ramai. Maka hari ini apa planning mereka? Pertama, pastikan umat Islam tidak berkuasa. Yang kedua, pastikan kita tunjuk contoh akhlak kita lebih baik pada orang Islam, sama rata dengan orang Islam atau lebih baik. Supaya mereka tidak nampak agama kita beza dengan agama Islam. Walau tuan-tuan sekalian, apa yang mereka buat tidak ada dalam perintah agama mereka. Tapi mereka melakukan bagi menyeimbangkan supaya orang tak lari pada Islam. Bukan satu kajian yang dibuat. Undang-undang yang ditulis, sama ada undang-undang di Britain atau di Amerika Syarikat, diambil daripada kitab-kitab fiqh Islam. Kitab-kitab fiqh Islam dalam pelbagai bentuk undang-undang. Sebab bila mereka nak buat keadilan, keadilan tu daripada mana? Kalau bukan daripada sumber wahyu. Kerana manusia cenderung dengan hawa nafsu. Maka kalau mereka nak buat satu undang-undang yang adil, mereka perlu kembali pada sumber wahyu. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka melihat kitab-kitab fiqh umat Islam. Lalu mereka mengambil sebahagian besar undang-undang di dalam kitab tersebut. Lalu mereka jadikan sebagai undang-undang mereka. Lalu kita nampak undang mereka power, kuat. Tapi siapa yang mengaji fiqh? Dia mendapati, dia mengetahui, oh ini adalah undang-undang Islam. Sebab itu seorang profesor terkenal, Profesor Wahbah Zuhaili,
dan satu ceramah ringkas beliau yang kebetulan saya hadir ketika itu dalam persidangan ulama-ulama sedunia, menceritakan bagaimana setiap perincian undang-undang itu, baik dalam bab jenayah dan sebagainya, semuanya diambil daripada kitab-kitab fiqh umat Islam. Dr. Wahbah Zaini pakar undang-undang Islam. Orang yang kita kata kasfatut tila'ihi alal kutub, yang luas pembacaannya, yang luas pengetahuannya. Oleh sebab itu banyak kitab-kitab Islam berada di kutub khanah orang bukan Islam. Kitab-kitab Islam berada di kutub khanah mereka. Bukan pernah dibicarakan oleh seorang pakar sejarah bernama Profesor Dr. Jalal Mazhar. Profesor Dr. Jalal Mazhar menceritakan bagaimana beberapa kitab karangan umat Islam ditukar nama menjadi karangan bukan Islam. Tetapi isinya apa yang dikarang oleh orang Islam cuma diubah pengarang. Ini satu pengkhianatan yang dibuat. Di sini kita nak beritahu bahawa bila Allah turunkan agamanya, perintahnya untuk kebaikan manusia, Allah tidak mengambil kredit apa-apa. Yang Allah Ta'ala tidak untung apa-apa dengan ketaatan manusia kerana Allah tidak berhajat dengan ketaatan manusia. Tapi Allah memerintah sebagai satu sifat rahmat Allah kepada hamba-Nya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahu arhamu li'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah lebih sayang, lebih merahmati hamba-hambanya berbanding seorang ibu yang merahmati anak-anaknya. Kerana sifat rahmat Allah, maka Allah beri hidayah. Allah beri agama ini. Allah turunkan agama ini. Tapi bukan Allah ada keperluan. Bukan Allah Ta'ala ada manfaat. Tidak ada. Dan bila mana manusia kufur, Allah tak ada mudarat apa-apa. Tak akan jatuh kerajaan Allah. Tak akan tercela reputasi Tuhan. Tidak. Kerana Allah itu kata Allah, فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Allah itu maha kaya. Dan maha terpuji. Contoh kalau orang dah kaya, kita sebut orang dah kaya, apakah dia perlu sesuatu yang lain daripada orang lain? Jawapannya orang lain perlukan dia. Orang semua mohon kerja dengan dia, berbangga kerana kerja dengan dia, semua nak jadi khadam-khadam dia. Apakah kita rasa orang kaya ini perlukan dia ataupun orang lain itu perlukan dia? Itu kaya orang, apatah lagi kaya Allah. Dan Allah itu hamidun, yakni yang maha terpuji. Tetapi Allah tidak perlu dipuji untuk menjadi terpuji. Kita manusia, kita tak dipuji. Kalau orang puji baru nampak terpuji. Itu pun belum tentu terpuji di sisi Allah. Sebab itu kita jadi desperate kalau orang tak puji kita. Kita jadi nak marah bila orang tak puji kita. Kerana kita bukanlah hamba yang terpuji. Sehingga kita memerlukan pujian-pujian orang pada kita. Kalau tak puji, kita marah. Allah tidak perlu. Orang yang memuji Allah, dia mendapat kemuliaan. Allah kekal mulia kerana Allah itu Hamid. Tuhan yang maha terpuji. Maka di sini, cara ingatan dakwah supaya Nabi Muhammad SAW tidak tertekan ketika mana menyebarkan dakwah. Bila Musa kata, kalau kamu beriman, ia tidak akan memberi apa-apa pun kebaikan melainkan untuk diri kamu. Kalau kamu kufur, dia tak akan mengurangkan apa-apa melainkan kepada kamu. Kerana Allah itu terpuji. Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Supaya tahu dakwah ialah satu perintah Allah untuk kebaikan manusia. Kalau manusia menolak kebaikan ini, maka kerugiannya pada dirinya sendiri. Maka wahai Muhammad, sebarkan dakwah tanpa sebarang tekanan ini. Kerana kita tahu Nabi SAW terlalu bersungguh-sungguh sehingga hampir membinasakan diri baginda. Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Kahfi, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Hampir kamu wahai Muhammad membinasakan diri kamu kerana kamu merasa tertekan kerana mereka tidak mau beriman. Maka Allah Ta'ala menyatakan wahai Muhammad, jangan tertekan kalaupun mereka tidak mau beriman. Jangan tertekan. Maka ini satu tasliyah, hiburan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga hiburan untuk kita dalam berdakwah. Sebab kadang-kadang kita rasa macam tertekan dengan dakwah, nak suruh ikut dan sebagainya, maka kita mengetahui kebaikan ini Allah nak beri pada siapa yang dikehendaki. Dan kekufuran ini tidak menjejaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.